Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai sudah kita program khatam Al-Quran, di mana khatam Al-Quran ini adalah satu amalan ataupun satu perkara yang amat-amat disukai oleh Nabi SAW, di mana di dalam sebuah riwayat Nabi SAW sentiasa mengkhatamkan Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril setiap dalam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 2 kali khatam, ada yang mengatakan 1 kali khatam. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan nuzul Quran. Saya tak ambil masa yang panjang, ringkas saja. Bersempena dengan nuzul Quran, di mana hari nuzul Quran ini dia ada di dalam, hanya di dalam bulan Ramadan. Tidak ada di dalam bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Di dalam nuzul Quran ini, selain daripada nuzul Al-Quran, nuzul ni maksudnya diturunkan Al-Quran. Diturunnya Al-Quran tu daripada tempat yang tinggi, nuzul. Selain daripada Al-Quran, di dalam sebuah riwayat Imam Al-Baihaqi menyatakan bahawa unzilat suhufu Ibrahim fi awwali laylatin min Ramadan, wa unzilat Tauratu li 6 madainin min Ramadan, wal Injilu li 13 khallat min Ramadan, wa unzila Al-Furqan li 24 khallat min Ramadan. Di mana Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang bermaksud sesungguhnya diturunkan suhuf Ibrahim pada awal malam Ramadan, yakni pada 1 Ramadan. Kemudian wa unzilat Tauratu, diturunkan Taurat, kitab suci Taurat, kepada Nabi Musa AS pada 6 Ramadan 700 tahun selepas suhuf Ibrahim. Kemudian diturunkan Injil, Zabur, diturunkan Zabur kepada Nabi Daud di dalam 12 Ramadan 500 tahun selepas kitab Taurat. Wa unzilal Injil, kemudian diturunkan Injil kepada Nabi Isa AS dalam 13 Ramadan 1200 tahun selepas kitab Zabur. Dan akhir sekali diturunkan Al-Quran yang dinamakan juga sebagai Al-Furqan pada 24 Ramadan 620 tahun selepas kitab Injil. Jadi yang bersamaan dengan 24 Ramadan pada 620 tahun selepas kitab Injil tu, secara tepat dan sahihnya di dalam sebuah hadis, dan dikira oleh para ulama bertepatan dengan malam Isnin 13 Ogos 610 Masihi. Ini sejarah Al-Quran diturunkan. Maknanya setiap kitab suci itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Daripada suhuf Ibrahim diturunkan kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan akhirnya Al-Quran. Semuanya dalam bulan Ramadan. Tapi permasalahannya di sini, ada yang kata 24, ada yang kita raikan sekarang ialah 17 Ramadan. Apa kita raikan sebenarnya sekarang ialah 24. Adakah kita meraihkan nuzul Al-Quran ataupun nuzul yang lain? Banyak permasalahan, setiap tahun timbul permasalahan ini, semua tertanya-tanya. Jadi untuk makluman muslimin muslimah hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, Al-Quran yang kita bacakan ini, yang kita baca setiap dalam bulan Ramadan, bahkan mungkin di luar Ramadan pun kita baca, kita khatamkan mungkin, pernah berlaku 3 kali penurunan. 3 kali penurunan. Yang pertama sekali ialah diturunkan Al-Quran ini ke Lauh Mahfuz daripada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke Lauh Mahfuz.
bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang terpelihara, yang sahih dan terpelihara, fi lauhin mahfuz, yang mana ianya ada di dalam lauh mahfuz. Pada awalnya ianya diturunkan di lauh mahfuz. Diturunkan sebanyak 30 juzuk Al-Quran, 30 juzuk dalam Al-Quran, 114 surah, 28 huruf hijaiyah, 6,236 ayat, dan 77,437 kalimah di dalam Al-Quran. Diturunkan semuanya sekaligus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke lauh mahfuz. Sekaligus ianya diturunkan ke lauh mahfuz. Kemudian selepas diturunkan ke lauh mahfuz, penurunan yang kedua berlaku daripada lauh mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni di mana? Di langit bumi, di langit dunia. Diturunkan di langit dunia secara sekaligus. Waktu itu ianya diturunkan di dalam bulan Ramadan dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di dalam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Diturunkan di Baitul Izzah. Dan penurunan yang terakhir daripada Baitul Izzah diturunkan ke dada Nabi SAW itu tidak secara sekaligus, tetapi ianya secara berperingkat, berperingkat-peringkat. Ada yang mengatakan 24 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun, dan ada riwayat yang mengatakan 22 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ianya diturunkan secara berperingkat. Dan ini adalah satu mukjizat Nabi SAW yang mana ianya masih kekal sampai ke sekarang. Kalau nak ikutkan mukjizat Nabi-Nabi yang lain diturunkan, diberikan mukjizat kerajaan langit, bukan ayah pin. Ayah pin dulu cerita ni, kalau ingat lagi lah ayah pin. Oh ingat? Adik ni pun ingat. Kerajaan langit ini maknanya kerajaan semesta alam diturunkan kepada, bukan diturunkan, diberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Setiap apa yang ada ke atas muka bumi, haiwan, jin, syaitan dan sebagainya, semuanya di dalam genggaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan bawah dia. Dan sebelum kewafatan Nabi Sulaiman, baginda menyebut bahawa, ya Allah, Engkau janganlah turunkan kerajaan ini kepada manusia yang lain selain daripada aku, kata Nabi Sulaiman. Dan akhirnya apabila wafat Nabi Sulaiman, sekali dengan seluruh mukjizatnya diangkat. Seluruh mukjizatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat cahaya di ketiak baginda Musa alaihissalam. Setelah kewafatan Nabi Musa, semua mukjizat diangkat. Orang lain takkan ada punya tongkat yang boleh dibalik menjadi ular ataupun ketiak dia jadi bercahaya. Tak ada. Manusia zaman sekarang tak ada. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, mukjizat dia boleh membangkitkan orang yang telah meninggal dunia dan menyembuhkan orang yang sakit. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, habis semua mukjizat pun diangkat sekali. Dan akhir sekali Nabi SAW di antara mukjizat yang lain dapat membelah bulan. Tak ada orang yang boleh belah bulan kecuali Nabi SAW. Apabila Nabi SAW wafat, mukjizat itu diangkat sekali, kecuali Al-Quran. Kerana beruntungnya kita, umat Nabi SAW yang mana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman, di mana kita diciptakan tanpa kita hadir bersama dengan Nabi SAW, apatah lagi hadir bersama dengan para sahabat, tetapi kita diberikan kehadiran mukjizat Nabi SAW bersama dengan kita sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini mukjizat Nabi SAW ada bersama dengan kita. Jadi untungnya kita
kita dapat membaca Al-Quran, masih lagi kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran, untuk mengkhatamkan Al-Quran, di mana mengkhatamkan Al-Quran, Al-Quran sendiri akan bagi syafaat kepada mereka yang mengkhatamkan Al-Quran. Bagi syafaat ni maksudnya bagi pertolongan di hari akhirat kelak, di padang mahsyar. Sebab itu kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk sentiasa membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kalau baca Al-Quran tak semestinya khatam, tetapi kita baca Al-Quran bahkan satu ayat, walaupun satu kalimah, walaupun satu huruf pun sekalipun, insya-Allah kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keuntungan kita di akhir zaman ini. Kita digelar sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Al-Quran itu dalam bahasa Arab, diturunkan di dalam bahasa Arab, mana ada Al-Quran dalam bahasa Melayu? Tak ada, kecuali terjemahannya. Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Ini antara mukjizat Nabi SAW juga ni. Walaupun ianya diturunkan di dalam bahasa Arab, tetap kita boleh menghafalnya seperti mana ianya termaktub di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan kalau kita diberikan satu kamus ataupun satu novel untuk dihafalkan satu huruf demi satu huruf, seperti mana ianya ditulis daripada novel awal muka surat sehinggalah ke akhir muka surat, dan kita cuba tasbihkan dengan orang sebelah novel ni, kita cuba tasbih, kita cuba bacakan apa yang kita hafal daripada novel tu kepada orang sebelah. Dapat tak kita baca satu persatu ayat seperti mana ayat dalam novel tu? Ada yang mungkin, ada yang tak mungkin. Yang mungkin siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ni, kalau dia buka kitab dia buka sekali tengok terus dia hafal. Seperti mana dalam kitab tu, seperti itulah dia hafal. Jadi oleh kerana dia ni terlalu hebat, semua rakan-rakan yang ada bersama dengan dia, murid-murid yang belajar sekali dengan Imam Syafi'i, semua jadi jealous, semua jadi dengki. Bukan dengki maknanya hasad, dengki sebab dia ni terlalu hebat, selalu dapat nombor 1 dan sebagainya, terlalu hebat. Jadi murid-murid ni bagi tahulah, mengadu pada guru-gurunya, kata Imam Syafi'i ni selalu sangat, kami tak dapat nak potong Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia terlalu pandai, terlalu bijak. Jadi guru dia pun mengadulah, bagi tahu pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, Imam, ramai orang dia mengadu dekat aku, kata kau ni terlalu hebat. Apa kata kau kurangkan sikit? Bukan kehebatan tu, apa kata kau buat apa-apa sikit supaya kurang kehebatan tu, supaya dapat bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Jadi apa dia buat? Waktu dia nak belajar, dia kena tutup separuh, jangan buka. Kitab yang dia hafal tu, dia belajar tu, dia kena tutup dengan tangan dia. Apa yang nak belajar itu je dia buka. Kalau dia buka, habis dia hafal dah. Dia dah tahu huraian. Itu Imam Syafi'i. Tapi kita tidak. Kalau kita buka novel ataupun apa-apa yang kita boleh hafal satu muka surat, nescaya dia akan jadi satu kesukaran bagi kita untuk menghafal literal. Seperti mana ayat dalam tu, seperti itulah. Tetapi Al-Quran, kalau kita hafal daripada ayat pertama sampailah ke ayat yang akhir, Al-Fatihah tu daripada Bismillah sampai Waladhdallin, kita hafal seperti mana ia ditulis dalam Al-Quran, seperti itulah yang kita baca. Seperti itulah yang kita baca. Sebab itu ianya satu keistimewaan Al-Quran. Terlalu banyak keistimewaan Al-Quran, di mana yang kalau saya nak ceritakan terlalu panjang. Cerita tentang nuzul Quran ni pun terlalu panjang. Dan Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk mengkhatamkan Al-Quran. Tadi baca daripada awal, setiap orang satu juzuk. Macam mana? Kumpulan satu juzuk. Alhamdulillah, diberikan kesempatan untuk di dalam majlis khatam Al-Quran. Majlis khatam Quran bukan biasa-biasa. Majlis khatam Quran ini majlis di dalam sebuah riwayat yang dikatakan, dikongsikan daripada seorang sahabat radhiyallahu ta'ala an yang bernama Usaid.
di mana majlis khatam Al-Quran ni, nak ceritanya, setiap orang yang membaca Al-Quran tu didengari oleh para malaikat. Ada malaikat khas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar bacaan Al-Quran. Apa yang berlaku pada Usaid ni radhiyallahu ta'ala an, ada satu ketika beliau membaca Al-Quran bersama dengan sahabat dia yang bernama Yahya. Dia baca Al-Quran di berdekatan dengan di dalam kandang kuda. Ada kandang kuda. Waktu dia membaca Al-Quran, baca, sampai satu ketika tiba-tiba kuda tu dia meloncat-loncat. Kuda tu meloncat-loncat. Lepas tu dia berhenti. Bila berhenti, kuda tu pun berhenti. Dia sambung balik, kuda tu mula balik meloncat. Berhenti lagi. Kemudian dia sambung balik, kuda tu meloncat-loncat lagi. Akhirnya dia kata, aku risau kuda ni loncat sampai terpijak, takut terpijak kawan dia Yahya tadi. Jadi dia berhenti terus. Waktu dia berhenti tu, tiba-tiba dia terperasan ada satu cahaya seperti pelita. Ada satu cahaya bergerak daripada atas kepala aku, dia ke langit terus. Naik ke langit, dan hilang. Tak nampak dah. Dan dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang berlaku pada aku malam tadi lah. Mana dia cerita habis. Sampailah habis cerita, dia kata ada cahaya naik ke atas. Maka Nabi SAW kata, ya Usaid, teruskan membaca. Wahai Usaid, teruskan membaca. Wahai Usaid, teruskan membaca. 3 kali. Esok pagi, esokan hari ni, Usaid ni pun, dia pun buat sekali lagi. Dia baca Al-Quran dekat kanan kuda. Peristiwa yang sama berlaku sekali lagi. Kuda tu meloncat-loncat dan dia nampak cahaya naik ke langit. Terus dijumpa dengan Nabi SAW pada keesokan harinya. Dan Nabi SAW kata, wahai Usaid, sesungguhnya itu adalah malaikat yang mendengar, yang diutuskan untuk mendengar orang yang membaca Al-Quran. Sekiranya kamu tidak berhenti membaca Al-Quran pada malam tadi, sehinggalah ke pagi esok, nescaya orang lain juga akan nampak malaikat tersebut. Muncullah kamu berhenti. Kalau tak, orang pagi esok pun akan nampak malaikat itu. Di dalam hadis, di dalam riwayat ini nak menunjukkan bahawa walaupun kuantiti bacaan tadarus kita ni tak ramai, alhamdulillah hadir ramai, katanya 80 orang. Kadang-kadang di surau yang lain, kadang-kadang di tempat saya pun tengok macam tak ramai. Mula-mula masya-Allah 20-30 orang. Makin lama makin hilang. Makin lama makin kurang dan kurang. Akhir sekali tinggal 4 orang, 5 orang baca tadarus. Ramai orang mengeluh, dia kata, Ustaz, kita punya tadarus tahun ni tak ramai. Mungkin PKP orang takut lagi ikut. Apa nak risau? Walaupun sedikit bilangannya, tetap ada malaikat yang mendengar. Tetap ada malaikat yang mendengar bacaan kita, lebih-lebih lagi pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita barakah dalam kita mengkhatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memancarkan nur Al-Quran di dalam hati kita, supaya kita sentiasa mengamalkan apa yang diceritakan dan disyariatkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita syafaat daripada Al-Quran di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-Nya yang sentiasa lidah kita sehingga ke akhir hayat kita pun tetap di dalam lafaz membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini kalau hafal ada tamat Al-Quran, ada baca dia punya nazam, betul tak? Ada? InsyaAllah kita akan baca sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, علمنا منه ما جهلنا.
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sekali lagi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسان إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini, ya Allah, kami memohon menadah tangan-Mu kepadamu, ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, guru-guru kami, serta dosa seluruh umat muslimin muslimat di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tingkatkanlah iman di dada kami, ya Allah, agar dapat kami teruskan istiqamah dalam beribadah kepadamu lagi-lagi di dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau hindarkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah, dan hindarkanlah kami daripada segala fitnah dunia dan juga fitnah Al-Masih Dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini, ya Allah, kami mengkhatamkan Al-Quran kerana-Mu, ya Allah, maka Engkau turunkanlah nur Al-Quran di dada kami, ya Allah. Engkau turunkanlah ilmu Al-Quran ke dalam kami, ya Allah. Engkau turunkanlah keberkatan Al-Quran ke atas kami, ya Allah. Dan Engkau kurniakanlah syafaat Al-Quran kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah Al-Quran ini sentiasa di hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah, maka Engkau kurniakanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan cabaran di dunia ini.
Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya di kalangan kami ada yang sakit, maka Engkau sembuhkanlah. Seandainya ada di antara kami ada yang ditimpa kesukaran, maka Engkau memudahkanlah. Seandainya ada di antara kami ini ditimpa kejauhan, maka Engkau dekatkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan Al-Quran ini ya Allah, Kau jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa ingat akan membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau basahkanlah lidah kami dengan zikir kepada-Mu dan juga zikir membaca Al-Quran ya Allah. Dan Engkau akhirkanlah hayat kami ya Allah, Engkau akhirkanlah hayat kami di dalam keadaan membaca Al-Quran ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.